ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahi ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan kehendaknya, dengan keizinannya, insya-Allah dengan keredaannya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi melalui talian ini dalam mempelajari ilmu nahwu dan saraf. Jadi kita sekarang ni masih lagi berada di dalam nambak fa'il 3 huruf. Nambak. Jadi bab tu adalah dia punya beza antara satu bab dengan bab yang lain ialah dia punya baris ain dia. Baris ain dia ketika dia madhi dan juga ketika dia mudhari'. Jadi itulah yang menentukan bab. Jadi kita telah berbincang tentang bab ini dan juga telah pun kita sampai kepada bab yang ke-5. Bab yang ke-4 dah sudah. Dan dalam bab-bab ni kita bagi dia punya tasrif istilahi dan juga tasrif lughawi. Jadi dua-dua tu kita kena ambil perhatian. Kerana perkataan Arab ni kebanyakan daripada benda tu. Daripada tasrif lughawi dengan tasrif istilahi. Jadi yang tu kalau boleh hafal. Sebab kalau kita tidak hafal, kita tak dapat nak terjemahkan dengan instan. Melainkan kena tengok kamus dan sebagainya. Jadi kalau kita faham benda tu, faham dia punya wazan dia, lepas tu masuk je lah perkataan yang 3 huruf tu. Jadi kita akan dapat dia punya apa namanya makna dia. Jadi kita ada dia punya istilah tasrif istilahi. Tasrif istilahi dan juga tasrif lughawi. Jadi saya mencadangkan supaya tiap-tiap tasrif istilahi ini dibuatkan, dikembangkan. Kerana dalam buku ni dia bagi hanya buku pada muka surat 56, iaitu bab yang ke-5. Dia hanya bagi dia punya fa'il madhi dia, lepas tu dia bagi masdar dia. Jadi dia barangkali tak perlu dia dah umus-umus sekali. Tapi kita nak membiasakan supaya kita dapat makna yang betul, maka kita tuliskan dia punya tasrif istilahi dia dan juga tasrif lughawi dia. Sebagaimana yang saya tunjukkan dalam nota yang telah pun saya hantar kepada tuan-tuan melalui Telegram pagi tadi. Pada enable apa punya share screen.
Okey. Sekarang belum lagi. Belum, tak nampak. Tak nampak lagi. Ada lagi. Dah. Okey. Semua orang dapat ni? Semua orang dapat nota ni yang dimasukkan ke dalam Telegram pagi tadi. Oh, dapat Ustaz. Dapat ya? Dapat. Jadi kalau dapat, buka bab yang kelima. Bab yang kelima. Dua. Bab yang kelima. Ini bab yang kelima. Okey? Semua orang dapat? Jadi bab yang kelima ni adalah bab fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Bermakna fa'il madhi dia ain berbaris dhammah dan juga dia punya fa'il mudhari' dia ain berbaris dhammah. Jadi kita panggil dia fa'ula yaf'ulu. Jadi perkataan-perkataan yang termasuk dalam kumpulan bab yang kelima ini ada pada muka surat 57 dalam buku kita tu. Muka surat 57. Banyak. Tetapi untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, saya ambil 3 daripadanya. Tujuan dia supaya kita familiar dengan dia punya tasrif dia. Tasrif istilahi dan juga tasrif lughawi. Dua-dua tu kena familiar. Dan kita kena tengok je perkataan tu, kita tahu apa dia punya kedudukan dia. Okey, contoh. Dalam bab yang kelima ni ada perkataan nama, ada perkataan yang berbunyi sahula dengan suhulatan. Suhula. Suhula pada muka surat 57. Jadi saya ambil perkataan suhula. Suhula, kemudian dia punya sebelah dia tu adalah suhulatun ataupun suhulatan. Itu adalah dia punya mazda. Dan dia tak bagi dia punya fa'il mudhari', dia tak bagi dia punya mazda, dia tak bagi dia punya fa'il amar, dia tak bagi dia punya isim fa'il, dia tak bagi isim maf'ul. Jadi yang itu kita kena buat. Dengan perkataan suhula tu pada muka surat 57 tu, kita kena buat dia punya tasrif istilahi supaya kita biasa dengan perkataan tu dan kita tahu makna dia. Sebagai contoh macam suhula. Suhula ni dia punya fa'il mudhari' adalah yashulu. Ini pada muka surat yang kita bincang ni muka surat berapa? 18. Pada muka surat 18 pada nota yang saya bagi tu. Jadi suhula yashulu. Jadi ain sama-sama baris dhammah. Kemudian dia punya maksud dia suhula adalah menjadi mudah. Ataupun mudah ataupun lebih tepat menjadi mudah. Perkataan tu perkataan madhi, telah menjadi mudah. Manakala yashulu adalah fa'il mudhari' yang bermaksud sedang ataupun akan. Sedang atau akan menjadi mudah. Suhula yashulu. Manakala fa'il amar dia ashul. Bukan as, tapi ushul. Sebab ha tu berbaris dhammah. Oleh kerana ha berbaris dhammah, maka huruf alif yang kita tambah untuk fa'il amar tu kena baris dhammah juga. Jadi ushul. Ushul adalah dia punya fa'il amar. Manakala suhulatan adalah dia punya mazdar yang bermaksud kemudahan. Daripada mudah jadi kemudahan.
Itu dia punya masdar. Kalau tuan-tuan memang lupa, tulis itu masdar dia. Daripada pangkat tadi, fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. Yang warna merah tu. Fa'il. Manakala suhula ni yang berwarna ungu tu, dia adalah isim. Daripada suhula jadi suhulatan. Itu adalah isim. Kita panggil isim dia isim masdar. Lepas bahwa tu maksudnya adalah isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il kalau di tempat yang lain, bukannya dalam bab yang kelima ni, dia jadi fa'ilu. Tapi di sini kita tak boleh kata sahilu. Tak kena. Sebab dia tak ada isim fa'il dalam wazan tu. Tapi dia jadi sahlun. Sahlun ni, kalau tempat lain, dalam bab lain, dia adalah masdar. Tetapi dalam bab ini, masdar dia bukan sahlun. Sahlun ni adalah dia punya isim fa'il. Manakala suhulatan atau suhulatun, tengok keadaan dia, itu adalah masdar. Jadi kena ambil perhatian lah. Manakala isim maf'ulnya, mashulun. Mashulun. Yang bermaksud yang dimudahkan. Kalau yang mudah, sahlun. Itu yang mudah. Orang yang memudahkan. Manakala orang yang dimudahkan, mashulun. Mashulun adalah bermakna isim maf'ul yang bermaksud yang dimudahkan. Kalau orang-orang lah. Kalau barang-barang lah. Tapi maksudnya yang dimudahkan. Jadi yang dimudahkan ini adalah isim. Bukan fa'il. Yang fa'il 3 saja. Sahlun, yashulun, ushul. Ada lagi satu, la tashul. Jangan kamu mudahkan. Tapi la tu kita tak tulis di sini. Sebab tak tulis kerana kita boleh buat. Mudah nak buat. Yang lain tu boleh buat juga tapi payah sikit. Jadi eloklah kita tak payah tulis kerana kita cuma tambah la saja. La tashul. Itu saja. Jadi fa'il amar, fa'il mudhari', fa'il madhi dituliskan dengan warna merah ni. Manakala yang warna ungu ni adalah fa'il, adalah isim. Jadi suhulun adalah masdar, isim masdar. Sahlun adalah yang memudahkan ataupun isim fa'il. Manakala mas'ulun adalah isim maf'ul. Jadi tuan kena faham benda tu. Apa dia punya makna dia. Bila jumpa satu kataan yang 3 huruf ni, kita cepat-cepat buat dia punya fa'il mudhari' dia, fa'il amar dia, kemudian kita bawa cari dia punya masdar dia, cari dia punya isim fa'il dia dan cari dia punya isim maf'ul. Kemudian ada isim ala, isim zaman dan sebagainya, iaitu cuma baris tambah mim, baris atas baris bawah je. That's all. Yang lain tak ada masalah. Kemudian yang lebih komplikated adalah tasrif lughawi. Tasrif lughawi ini pun kita kena mahir. Kalau kita tak mahir, nanti kita jumpa perkataan ini di tempat lain dalam Quran ke, kita tak tahu makna. Jadi budaya mudah saja, tak ada masalah. Fa'il madhi ini kita berbuah warna merah. Sahulun maknanya seorang yang membuat, laki-laki, kuat. Kalau sahula maknanya 2 orang yang memudahkan. Kalau sahulu maknanya ramai lelaki yang membuat kerja memudahkan. Maknanya bilangan. Ini bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Fa'il madhi. Yang bawah ni pula untuk perempuan. Dia perempuan. Bawah lagi anta laki-laki. Bawah lagi anti. Bawah lagi ana. Jadi wa dengan hiya ni adalah ghaib. Ghaib itu orang yang bukan lawan cakap kita. Manakala anta dengan anti, anta engkau orang perempuan, orang laki-laki, anti engkau orang perempuan. Jadi dua ni adalah orang yang lawan cakap. Manakala ana adalah saya, orang yang bercakap. Jadi orang yang bercakap kita panggil mutakallim. Manakala anta dengan anti itu kita panggil mukhatab. Manakala dia kita panggil ghaib. Ghaib dia laki-laki, kalau ghaib perempuan, ghaibah dia. Jadi
daripada jadual ni, ini sajalah domain yang kita perlu tahu. Iaitu huwa, hiya, anta, anti, ana. Itu saja. Kalau seorang, huwa lah. Kalau dua, daripada suhala jadi suhala tambah alif. Kalau jamak, tambah wanu. Jadi suhala, sahulu. Jadi baris ain tu, baris ha di sini sentiasa dhamma. Di waktu dia madi, begitu je di waktu dia mudhari'. Jadi dia jadi yashulu. Yashulu ni adalah seorang dia. Dia apa? Dia sedang. Sedang apa? Sedang memudahkan. Jadi itu adalah dia punya tasrif lughawi atau tasrif lughawi ketika dia jamak. Ketika dia sini adalah madi, sini adalah mudhari'. Maknanya sini perbuatan yang lepas, sini perbuatan yang akan. Jadi dia punya kaedah dia cuma tambah alif nun kalau dua, kemudian tawah wa nun kalau dia jamak. Kalau dua tambah alif nun, kalau banyak dia tambah wa nun. Itu untuk hiya, untuk huwa. Tetapi untuk hiya tidak macam tu. Untuk hiya kalau perempuan, kalau seorang, kita tambah ta mati. Jadi suhulat. Maknanya seorang perempuan yang sedang buat kerja memudahkan. Sahulat. Kalau dua orang perempuan buat kerja memudahkan, sahulata. Jadi tuan-tuan kena faham, kena familiar perubahan daripada seorang kepada dua dan juga kepada banyak, ramai. Jadi ini dua orang, sahulata. Kalau jamak, sahulna. Untuk perempuan. Hiya ni dia perempuan ramai. Kalau dia perempuan ramai buat kerja tu, maka kita panggil dia sahulna. Lam tu mati. Yang ini yang pada fa'il madi dia lam tu hidup. Pada fa'il yang kedua, yang dua orang, sahulata, semuanya hidup. Sahulata. Tapi yang jamak sahulna. Itu kena ingatlah. Kena faham. Kalau kita selalu buat ni, kalau kita buat 2-3 table ni kita tulis, insya-Allah table yang ketiga tu kita dah mula dah kita rasa familiar, kita dah tak ragu-ragu nak letak ni sahulna. Ini sahulna ketika hiya. Kalau anti, ni hiya ni dia perempuan. Kalau anti, awak perempuan. Kalau awak perempuan, daripada sahulna jadi sahultunna. Sahultunna. Yang ini tambah nun, yang ini tambah ta nun sabdu. Itu saja beza. Jadi kalau kita tengok kataan sahulna, maknanya dia tu ramai. Kalau kita tengok sahultunna, maknanya awak ramai perempuan. Jadi ini jangan salah tafsir. Dia ramai. Yang ini awak perempuan ramai. Tunna, awak perempuan ramai. Na saja, dia perempuan ramai. Kalau dia perempuan seorang, ta mati. Kalau dua, sahulata. Sahulna. Manakala anta, awak laki-laki, jadi tambah ta saja. Ta ni ada kaitan dengan anta. Jadi ta ni bagi atas, ta ni bagi atas juga. Tapi lamnya matikan. Jadi sahulta. Kalau perempuan, sahulti. Kalau saya, sahultu. Itu saja. Kalau faham yang ini, mudah cerita. Kalau kita katakan dia seorang perempuan, sahulat. Maknanya dia seorang perempuan telah buat. Kalau awak sudah buat, sudah memudahkan, sahulta. Awak laki-laki. Kalau awak perempuan, sahulti. Kalau saya telah buat, sahultu. Sudah mudahkan. Sahultu. Jadi kalau dua laki-laki, tambah alif. Kalau hiya, tambah ta alif. Kalau ta, tambah tuma. Daripada kataan antuma.
Antuma kita ambil dia punya tuma, jadi sahal tuma. Kalau anti pun sahal tuma. Dua-dua ni sama. Anta dengan anti ketika dua sama. Kalau sama mudah kerja. Jadi sama, kita mudah je. Biasanya kalau sama ni payahlah buat silap lah. Sebab yang ni pun tuma, ini pun tuma. Sama saja. Tetapi apabila dia jamak, laki-laki hia, laki-laki anta daripada asalnya antum, jadi sahul tum. Sahul tum. Kalau saya, sahul na. Jadi sahul tum, sahul na. Beza antara awak dengan saya hanyalah dia punya tum tu termin, yang ini sahal na tu na kami. Jadi daripada tabel ni kita dapat kalau sekiranya dia punya dhamir itu di hujung, dia adalah fa'il madhi. Macam ini, sahal tu fa'il madhi. Dhamirnya dia sambung ke ujung. Ini sahal na, dhamirnya sambung ke ujung. Yang ini pun sahal tunna, sahal tum, sahal na, semua disambung ke ujung. Kalau dhamir tu sambung ke ujung, makna itu adalah fa'il madhi. Tapi kalau dhamir tu disambung ke pangkat, iaitu ya menunjukkan dia, ta menunjukkan awak, ta menunjukkan awak laki-laki, yang tadi menunjukkan dia perempuan, kemudian tas lagi satu menunjukkan anti. Jadi cuma ya saja yang untuk hia. Untuk huwa, untuk laki-laki. Manakala hia, anta, anti adalah dengan ta. Jadi ta ni ada yang ini adalah bermaksud dia seorang perempuan. Ta yang di sini pada baris yang anta tu maksudnya ta tu anta awak. Manakala maksud dengan yang ini tas ulina. Tas ulina ni ta di sini adalah fa'il mudhari' untuk menunjukkan anti. Berapa orang? Seorang. Anti seorang. Jadi dia tak bolehlah tulis sambung hia. Hia seorang. Kalau hia seorang, tas hulu. Jadi anti tak bolehlah tas hulu juga. Tak ada beza. Jadi untuk membezakan tu ditambah dengan ya nun. Ya nun ini adalah untuk menunjukkan seorang perempuan awak. Awak seorang perempuan telah pun sedang melakukan pembaikan ataupun memudahkan. Pembaikan boleh, memudahkan boleh. Jadi tas ulina ada ya nun. Oleh kerana ada ya nun, maka perkataan tas uli ni masuk dalam fa'il yang 5. Jadi fa'il 5 tu kena ingat. Nombor 1 dia punya sebab dia. Pertama dia mestilah fa'il mudhari'. Yang kedua dia ada tambah alif nun bagi bawah. Yang ketiga ditambah wa nun bagi atas. Dan yang keempat ada tambah ya nun bagi atas. Jadi ada 5 fa'il yang 5. Jadi apa makna fa'il yang 5 ni? Fa'il yang 5 ni maknanya satu je. Apabila dia mudhari' ada nun. Apabila dia mansuh dengan dia mazam, dibuang nun. Itu saja. Yang katakan fa'il yang 5 tu nama je flat, tapi sebenarnya satu je maknanya, iaitu apabila dia dalam keadaan marfu' ada nun. Sama ada nun bagi bawah ataupun nun bagi atas. Ada nun tu maknanya marfu' lah, macam sekarang ni. Yas halu. Ini marfu'. Marfu' dengan apa? Nampak dengan dhammah. Ketika dia mufrad. Kalau dia musanna yas hulani. Ada nun ni, nun bagi bawah ni. Itu menunjukkan dia marfu'. Ketika dia dua. Kalau ketika jamak yas huluna ada nun. Jadi nun di sini menunjukkan dia adalah marfu'. Itu hukum berkenaan dengan fa'il yang 5. Jadi fa'il yang 5 ni ada 5 saja. Yang pertama yas alani ada tambah alif nun. Yang kedua ada tambah yas huluna wa nun. Kemudian yang ketiga tas hulani tambah alif nun tapi depannya ta, yang ini yas
Yang ini yashulna ini bukan fa'il yang 5. Sebab dia tak ada wanun, tak ada yanun, tak ada alif nun. Jadi yashulna untuk hiya ketika dia mudhari' dan bilangan dia banyak. Dia tak ada wanun, tak ada alif nun, tak ada yanun. Oleh kerana itu dia bukan fa'il yang 5. Fa'il yang 5 semua yang ada alif nun, wanun dan juga yanun. Yanun ada satu saja. Tashulina. Ini tambah yanun. Ini adalah fa'il yang 5. Manakala yang lain tu adalah alif nun dengan wanun. Jadi mana-mana yang ada alif nun, wanun itu adalah fa'il yang 5. Walaupun kita bilang 7, tapi oleh kerana ada 2 sama. Hiya dengan anta tu sama. Tashulani sama. Jadi oleh kerana dia sama, maka dia kirakan 1. Jadi jumlah semua sekali ada 5. Yang 5 tu mana dia? Yashulani, yashuluna, kemudian tashulani, tashuluna dan tashulina. 1, 2, 3, 4, 5. 1 untuk huwa, ya musanna dengan jamak huwa itu adalah fa'il 5. Manakala musanna dan jamak kepada anta itu adalah fa'il yang 5. Dan yang terakhir adalah anti untuk seorang. Iaitu tashulina. Tashulina tu adalah fa'il yang 5. Tashulani, oleh kerana dia sama tashulani pun dia masuk dalam fa'il yang 5. Tapi oleh kerana dia sama, kita tak kira dia, tak kira lah sampai 7. Kita kira dia 5 saja. Sebab kataan tu sama. Jadi begitu juga dengan tashulna. Tashulna ni jamak untuk wanita, awak. Jadi tashulna. Jadi yang di atas ni yas. Yang bawah ni tas. Jadi kalau yas tu maknanya dia perempuan. Kalau tas tu maknanya awak perempuan. Tashulna. Yashulna. Jadi kalau nampak yang ni, saya rasa dia jadi mudah. Kalau tuan-tuan tulis, lagi besar. Lagi mudah ingat. Maknanya ini untuk lelaki, ini untuk awak, ini untuk perempuan dan sebagainya. Mudah. Sebab dalam kataan Arab tu benda inilah yang banyaknya. Ada yang lain-lain tu, adalah yang special-special tu lain lah. Tapi generalnya inilah dianya. Kalau kita boleh kuasai sifat ni, insya-Allah kita boleh memberikan makna yang betul, insya-Allah. Cuma kita kena ataupun kalau tak apa-apa, maknanya kita tengok, kita tahu. Ini untuk lelaki ramai. Ini untuk perempuan ramai. Ini untuk dia perempuan. Ini untuk dia, untuk awak ramai. Perempuan dan sebagainya. Jadi, yang 5 ni, dia punya isim fa'il dia tidak macam wazan yang 1, 2, 3, 4. Yang ini yang kelima ni kena perhatikan. Jadi dia punya wazan dia adalah sahlun ataupun fa'lun. Tetapi dia punya mazda aja adalah suhulatun. Suhulatun tu adalah mazda kepada yang bab 5. Kalau dalam fa'alannya ni adalah fa'alatan. Fa'alatan tu adalah wazan mazda untuk dalam bab yang kelima. Okey? Ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, kita boleh bincang lagi. Ustaz, sebelum kita bergerak kepada berikutnya. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Kalau kita nak mengenal isim masdar tu kan, yang kalau isim masdar ni yang ujung tu mesti ada tan dia maksud mana dia huruf tanwin baris atas ni. Ya. Itu isim masdar. Ya. Kalau isim isim yang kalau lun itu kira isim maf'ul kan? Mazda ni asal baris dia adalah baris atas. Itu hukum baris atas semua. Hukum dia baris atas. Tetapi oleh kerana dia isim juga, maka dia ikut hukum isim.
Kalau di depannya ada amil yang menyebabkan dia baris atas, maka kita tulis dengan baris atas. Tapi kalau di depannya ada yang menyebabkan dia berbaris bawah, maka kita tulis baris bawah. Tetapi kalau tak ada apa-apa, kita tulis dengan dhammah. Jadi maknanya kalau tak ada apa-apa depannya, kita sebut dia suhulatan. Suhulatun. Patah lah. Ya. Latun. Latun. Kalau depannya ada yang menyebabkan baris atas, kita sebut dia suhulatan. Tetapi kalau ada sebab ada depannya baris jar sebagai jar baris bawah jadi suhulatin. Jadi suhulatan ni cuma dia punya asal dia. Asal dia suhulatan. Jadi baris hujung, ingat bila isim baris hujung dia adalah berubah mengikut kedudukan ayat. Amil ya. Amil, kalau ada amil dia, kita ikut kena amil dia apa dia. Kalau amil dia menyebabkan dia masuk, kita baca dengan suhulatan. Kalau amil dia duduk dalam keadaan jar, sahulatin. Kalau tak ada apa-apa, sahulatun. Sebab itulah dalam buku nahwu dia tak tulis yang ni. Kebanyakan buku nahwu dia tak tulis yang tan, tun, tin dia tak tulis. Yang akhir tu. Sebab ada masanya dia boleh baris atas, ada masa baris bawah, ada baris dhammah. Tetapi saya tulis ni supaya tuan-tuan jangan kelirulah. Macam mana ni tak ada baris ni kita nak ubah apa? Jadi kalau masdar maknanya dia berbaris atas asalnya. Tetapi kalau depan tu tak ada apa-apa, maka dia adalah berbaris dhammah. Kalau ada amil yang berbaris atas, maka dia berbaris atas lah. Kalau amil berbaris bawah lah dia. Jadi ini yang baris hujung ni kita tak kira. Yang kira sangatlah. Ikut keadaan. Berlain dengan kalau fa'il. Fa'il sahula mesti lam baris atas. Dia tak boleh baris lain. Sebab dia fa'il mabni ala fathah. Kemudian fa'il amar yashu ni lu ni yashu lu ni kerana tak ada amil yang menyebabkan dia berbaris atas ataupun mati. Kalau sekiranya depan ni ada lan. Kita kena baca lan yashula. Asal apa dengan la? Sebab ada lan. Lan tu amil yang menukarkan fa'il mudhari' pada baris atas. Tapi katalah depannya ada lam. Jadi kita kena baca lam, tak boleh baca lam yashulu. Tak boleh lah, salah lah. Kita kena baca lam yashul, mati. Sebab lam tu mematikan fa'il mudhari' selepas ni. Jadi bergantung kepada dia punya amil. Tapi oleh kerana dalam kita punya ini, kita nak tulis dia asal dia. Yang belum masuk amil dan sebagainya, asal dia adalah macam ni. Termasuklah suhu latan. Suhu latan asalnya masdar ni baris atas. Tetapi kalau ada sebab-sebab tertentu berubah baris, maka kita kena ikut amil dia supaya dia punya baris betul. Macam ini. Yang kalau contoh isim fa'il dengan isim maf'ul pun sama juga Ustaz? Isim fa'il, isim maf'ul sama. Kalau depan ni ada contoh-contoh ni kebanyakan semua baris dhammah kan? Ini semua baris dhammah kerana depan dia tak ada apa-apa. Yang ni pun gitu juga, depannya tak ada apa-apa. Oleh kerana tak ada apa, dia mesti dhammah lah. Okey. Tapi kalau depannya ada katakan min mas'ulun, ada min. Bila ada min, maknanya lam di bawah lah. Jadi mas'ulin. Sebab apa uslin? Sebab depannya ada amil yang menyebabkan dia baris bawah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Ada soalan yang berikutnya? Tak ada. Tak ada, kita faham lah tu insyaAllah. Yang lain macam mana? Semua okey? InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Kalau begitu, kita pergi pada muka surat berikutnya. Min fadli Ustaz. Naam. Tafadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhal. Okay. Alhamdulillah. Bermakna pendek kata, masdar semuanya mesti ada tanwin lah. Dia punya baris atas bawah depan tu terpulang pada amir lah. Betul tak Ustaz? Bukan semuanya mesti ada tanwin. Tidak mesti tanwin.
Tanwin tu hanya berlaku kalau sekiranya di depan dia tak ada alif lam. Kalau Ya, depan itu tak kalau ada alif lam. kalau apa ni nakirah ataupun ni lah kan. Nakirah dengan juga dia punya satu nakirah. Marifah. Betul. Marifah. Apa dia? Arifah. Marifah. Makrifah. Makrifah. Kalau makrifah ada alif lam. Macam Ya. sini lah. Macam sini suhu. Katakan di sini ada depannya tak ada alif lam. Maka kita bagi tanwin lah. Suhulatan. Tapi kalau ada alif lam, al suhu lata. Tidak latun. Tidak latan. Tapi oleh kerana tak ada alif lam, maka sini kena tanwin. Begitu sini. Tapi macam mana? Jadi kalau macam tu dia tak ada tanwin, kita tak dapat mengenali sama ada itu adalah mazdah atau tidak. Tidak. Bukan itu tandanya. Bukan tanda baris dua tu menandakan dia mazdah. Tanda yang menunjukkan dia mazdah, yang pertama dia ikut dia punya wazan dia. Wazan. Asal dia adalah tanda baris atas. Baris atas dua ni kerana tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, ta ni jadi baris satu. Jadi baris atas ni bukan kerana dia mazdah. Baris atas ni kerana dia tak ada alif lam. Baris atas dua ni. Tapi kalau ada alif lam, kita kena baca dengan al-suhulata. Bukan suhulatan. Jadi baris dua tu, tanwin tu, menunjukkan tak ada alif lam ataupun menunjukkan nakirah. Kalau baris satu, kena ada alif lam. Kita tak boleh bubuh alif lam dalam baris dua sekali serentak, tak boleh. Kalau ada alif lam, tinggal baris satu. Kalau tak ada alif lam, baru kita boleh dua. Yang ini dia tak ada alif lam. Dan ini adalah baris asal. Suhulatan. Suhulatan ni menunjukkan baris asal dia adalah baris atas. Tetapi apabila dia duduk dalam ayat, kita kena ikut kedudukan dia. Kalau kedudukan dia baris atas lah. Kalau baris bawah lah. Tetapi dia punya tanwin dia ikut kalau dia ada alif lam, bagi satu. Kalau dia tak ada alif lam, bagi dua. Itu saja. Ini tak ada kaitan dengan dia sebagai mazdah ke, sebagai isim fa'il ke, tak ada. Jadi baris atas dua tu menunjukkan dia adalah kerana tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, kita baris dengan baris satu. Itu juga macam sini. Al-sahlu. Apabila ada al, sahlu. Kalau tak ada al, sahlun. Yang itu juga mashulun. Mashulun ni kenapa ubulun? Kerana depannya tak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lam, maknanya makrifah, jadi kita kena baca mashulu. Lu tu bagi satu, bukan bagi dua. Jadi kena bezakan dia punya alif lam dengan bagi dua. Kalau ada alif lam, bagi satu. Tak ada alif lam, bagi dua. Itu kaedah memberi baris. Okey? Okey. Jadi pada muka surat berikutnya, saya ambil 3 contoh pada bab ini kerana bab ini nampak macam complicated sikit. Ambil kataan karuma. Yakrumu. Sebab dia ain dia sama-sama bagi dhamma. Jadi karuma yakrumu. Ra bagi dhamma, ra ini pun bagi dhamma. Jadi ra di dalam madi dengan ra di dalam mudhari' sama-sama bagi dhamma. Jadi daripada kataan karuma ni dalam bab 5, tasrif islahi dia nampak macam nampak banyak sikit lah. Yang pertama karuma. Karuma tu fa'il madi. Okey, yang menunjukkan mulia. Mulia, dia telah mulia. Jadi yakrumu, dia sedang mulia. Tapi kalau ukrum, maknanya muliakan. Muliakan. Tetapi mazdah dia karaman. Karaman. Wa karamatan. Jadi mazdah dia kepada karamah ni ada dua. Satu karama, satu lagi karamatan. Yang ini
dia punya ada alif antara ra dengan min. Macam mana kali yang ni pula, karaman ni kenapa bagi dua ada alif? Kerana min berbaris dua di hujung kena letak alif. Jadi setiap huruf hijaiyah melainkan hamzah dengan ta marbutah, kalau dia berbaris dua atas dan duduk di hujung perkataan, kita kena tambah alif pada perkataan isim. Jadi asalnya adalah karama, karaman. Oleh kerana karaman ni min ni bukan hamzah, bukannya alif termarbutah, berbaris dua duduk di hujung, maka kena tambah alif. Jadi kita kena baca karama. Kalau tak ada alif, karaman. Tapi ada alif ni karama. Min kemudian kita panjangkan sikit. Kenapa? Kerana dia ada alif. Karama. Jadi bagi dua, duduk di hujung, tambah alif. Ini alif. Ini huruf alif ni. Jadi jangan salah faham antara huruf alif, huruf hamzah wasal dan hamzah qata'. Jangan silap letak. Kalau alif ni, alif seperti ini, dia hanya duduk di ujung atau di tengah. Ini alif ni. Karama, ini alif. Dia bukan hamzah wasal. Dia alif. Karama, karamatan. Ini pun alif. Ini bukan hamzah wasal. Ini alif. Apabila dia duduk di tengah atau di hujung, dia adalah alif. Tetapi kalau duduk di depan, di sini, Ukrum. ukrum ni bukan alif, tapi hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia ada kepala sad di atasnya. Jadi ukrum. Jadi alif ataupun kita panggil alif lah, tapi dia sebenarnya dia bukan alif sebab Hamzah dia wasal. duduk di pangkat. Jadi dia adalah hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia hanya duduk di pangkat. Dia tidak duduk di tengah, dia tidak duduk di hujung. Jadi hamzah wasal adalah wazah hamzah yang wasalnya tak disebut. Tetapi kalau dia mula, kita sebut. Macam di sini. Rasa di sini, ini adalah hamzah wasal. Dia kalau duduk di pangkal, maknanya kita baca dengan ukrum. Tetapi kalau dia duduk di tengah, di depan, katakan ada waw ataupun apa-apa kataan lain ada depan ni, maka kita tak baca hamzah wasal. Hamzah wasal ni tidak dibaca, tapi terus kepada huruf kedua. Katakanlah ada waw. Jadi kita tidak baca wa ukrum, tak. Tapi kita baca wakrum. Alif tak disebut. Kenapa tak sebut? Sebab hamzah wasal. Apa dia hamzah wasal? Hamzah yang tidak disebut, hamzah wasal tidak disebut ketika dia duduk di tengah. Tapi kalau di pangkal, kita sebut dia. Perkataan itu kita sebut. Baris dia kita sebut. Kalau dia di hujung ataupun di tengah, dia tak disebut. Jadi hamzah wasal ni tidak duduk di tengah, dia tidak di hujung. Dia hanya duduk di pangkal. Manakala hamzah qata' alif ada hamzah di atasnya. Itu hamzah qata'. Atas alif ni ada hamzah. Bukan kepala hamzah, ada hamzah. Jadi itu hamzah qata'. Hamzah qata' ni maknanya ketika duduk tengah pun kita sebut, duduk di hujung pun disebut, ataupun duduk di pangkal pun lagilah kita sebut. Jadi tiga perbezaan. Satu alif. Alif duduk tengah atau duduk tepi, duduk di hujung. Dan dia tak ada baris. Alif ni tak ada baris. Tapi kalau hamzah wasal, dia hanya duduk di pangkal. Kalau tengah bukan hamzah wasal. Kalau hujung bukan hamzah wasal. Dia duduk di tengah. Kemudian lagi satu, hamzah qata'. Hamzah qata' ni boleh duduk mana-mana. Dan dia disebut walaupun duduk tengah, walaupun duduk tepi, walaupun di hujung. Dia tetap disebut. Tiga beza tu kita kena faham. Kalau tidak, kita susah nak beri makna. Okay? Jadi kita kena tahu bila masa digunakan hamzah wasal, bila masa digunakan hamzah qata'. Qata' tu hamzah yang hamzah tapi dua atas alif. Itu hamzah qata' kita panggil. Jadi nak tahu bila dia, itu pelajaran yang akan datang insya-Allah. Okey. Jadi karuma yakrumu maknanya
dia telah mulia. Dia sedang mulia. Ukrum, muliakanlah. Jadi karaman maknanya kemuliaan. Itu mazdar kepada karuma. Jadi kemuliaan. Dan juga karamatan. Karamatan juga bermaksud kemuliaan. Tapi wazan dia berbeza. Wazan yang ini karaman, yang ini karama. Ada alif di antara ra dengan min. Dan ada tamar buta. Jadi ini adalah untuk muannas. Ini untuk muzakkar. Okey. Kamalatun. Jadi ada tamar buta itu untuk penggunaan kepada muannas. Kemudian dia punya isim fa'il. Isim fa'il dia karimun. Tambah ya. Yang ini tambah alif. Yang ini tambah ya. Karimun. Kita baca karim. Kita matikanlah. Mati itu kerana dia dah di ujung. Tapi sebenarnya dia berbaris. Ikutlah baris. Kalau dia mansukh, baris atas lah. Kalau dia majrur, baris bawah lah. Jadi kalau depannya ada min karimin. Kalau depannya ada menyebabkan dia baris atas, macam kariman. Kalau depannya tak ada apa-apa, karimun. Jadi karimun ini adalah sifat. Yang ini pun sifat lah. Semua ni sifat belaka. Tapi yang ini sifat kepada pembuat. Karimun. Allah karimun. Allah itu adalah karim. Karim ni maknanya sangat-sangat mulia. Ada ya ni menunjukkan terlalu mulia. Allah itu karim. Sebab itu nama Allah dan namanya dia. Di antara nama dia adalah karim. Karim tu maknanya sangat-sangat mulia. Tak ada orang mengatasinya. Itu makna karim. Itu makna karimun. Isim fa'il. Isim fa'il. Dia adalah berbentuk isim fa'il tetapi dia bermaksud terlalu mulia. Karimun, hakimun dan sebagainya. Ada ya pada perkataan yang ka dengan ra ni apa? Wazan karuma. Depan ain dia ada bagi dhammah. Jadi apabila dia isim fa'il ditambah dengan ya. Jadi karimun. Yang ini ra ni bagi dhammah tetapi apabila jadi fa'il, isim fa'il dia bagi bawah lah macam fa'ilun. Fa'ilun kan ain dia bagi bawah. Ini tulis saja. Karimun. Jadi karimun ni adalah isim fa'il yang bermaksud sangat-sangat mulia. Tak ada dah dia lebih mulia dari itu. Karim. Mulia di segala. Okey. Itu kalau sekiranya satu. Kalau dia jamak, jin ni makna jamak. Jamak kiraman. Kiramun ataupun kiramin. Kiraman katibin sebagai kata. Jadi kiraman. Jadi kiraman ini adalah jamak kepada karim. Kalau karim ni seorang, dia. Tapi kalau ramai, kiramun. Ra-nya ada alif. Jadi yang ini ada ya, yang ini ada alif. Ini adalah jamak kepada karimun. Ataupun kurama'u. Kurama'u ni adalah jamak taksir. Jamak taksir kepada karim. Jadi kurama'u. Ini jamak taksir. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan karimatun. Cuma yang ini daripada karimun tambah karimatun itu menunjukkan untuk perempuan. Perempuan yang mulia. Karimatun. Jamak kepada karimatun adalah karaimun. Karaimun. Lepas tu saya bagi tuan-tuan salinan ni supaya boleh selalu tengok, supaya ingatlah kan. Jadi fahuwa ni maknanya isim fa'il. Isim fa'il dia adalah karimun, isim fa'il kepada karuma. Kemudian kalau jamak dia adalah karamun ataupun kurama'u, ini jamak kepada karim. Kemudian untuk perempuan pula karimatun. Ada tamar buta. Itu untuk menunjukkan perempuan yang mulia.
perempuan bersifat apa namanya muannas. Manakala jamak kepada karimatun adalah karaimun. Kalau sekali tengok mungkin tak boleh ingatlah. Tapi kalau selalu tengok, selalu tulis, insya-Allah dia boleh ingat. Kataan ni banyaklah Quran. Okey, min fadlik Ustaz. Nah, Okey, berkenaan dengan jamak, Ya. yang kita tahu sama ada jamak salim ataupun jamak apa ni? Allah Akbar. muannas. Muzakkar salim. Komplit. Jamak yang tak komplit ni apa tadi? Jamak taksir. Ya. Sama ada jamak taksir ataupun jamak salim. Ya, Tapi dalam perkataan ni, dia ada salim dan juga dia ada taksir. ya. Banyakkah berlaku macam ni? Banyak. Oh, that Banyak. means dia ada juga taksir dan dia juga ada salim, ya? Betul. Bukannya maknanya apabila jamak taksir tak ada salim, tak. Saya macam tu. Certain word dalam I see. Arab ada yang ada jamak taksir, ada Ada jamak. juga salim. Okey. Betul. Syukran. Alhamdulillah. Ada soalan lain? Bos. Tak ada. Tak ada, kita teruskan dengan tasrif lughawi. Tasrif lughawi ni nampak banyak tetapi dia punya teorinya sama je. Kalau satu ikut barislah karuma, kalau dua karuma tambah alif. Kalau jamak karumu, itu saja. Kalau fa'il mudhari' dia ialah yakrumu, yakrumani, yakrumun. Nah, itu saja. Cuma yang kita kena lihat kalau sekiranya ia tu tambah ta mati, kemudian yang ni karumata. Karumata ni menunjukkan dua, dia perempuan. Manakala kalau jamak pula karumna, macam yang tadi juga. Begitu juga kalau anti, karumti, kemudian kalau dua karumtuma. Yang ni tadi karumata ni ya, tapi kalau anta kena tambah tuma, jadi karumtuma. Yang ini pun karumtuma, anta dengan anti. Tetapi apabila fa'il mudhari' dia, kalau sekiranya anta kita tambah dengan tum. Sebab kataan asalnya antum. Antum kita buat alif nun jadi tinggal tum je lah. Jadi karumtum. Manakala kalau saya karumna. Kalau mudhari', kalau seorang karumtu, saya seorang. Kalau karumna maknanya nahnu. Jadi karumtunna maknanya awak seorang perempuan yang mulia, yang membuat kemuliaan. Jadi dia punya cara dia adalah sama dengan yang tadi. Cuma kataan dia tukar saja. Yang tadi kita gunakan apa kataan tadi? Kataan tadi salah itu karuma. Jadi kita tukarkan saja dia punya daripada sahla tadi kepada karuma. Dan lepas itu tambahlah alif ke, tambah wanun ke, tambah alif ke, sama saja dia punya kedudukannya. Tapi kena difamiliarkan. Kalau tidak kita jumpa kataan ini dalam Quran, kita tahu nak bagi makna apa ni. Jadi kita tahulah bila wanun tu maknanya jamak. Ini jamak muzakkar salim. Jadi apa jamak muzakkar salim? Ini jamak ketika dia jamak. Ini ketika dia jamak. Jamak tu maksudnya fa'il dia ramai. Kalau jamak muzakkar salim tu adalah isim. Ini jamak kerana fa'ilnya yang ramai. Kalau yakrumna maknanya fa'il dia hiya ramai. Perempuan ramai. Kalau takrumna, ini ta, ini ya, yang atas ni ya, yang bawah ni ta, itu menunjukkan awak perempuan ramai yang mulia, yang memuliakan. Fa'il. Fa'il kena ada kataan fa'il lah. Kalau ramai yang mulia itu bukan fa'il, tapi ini yang memberi, yang menjadikan kemuliaan. Fa'il, perbuatan. Jadi makna dia kena makna perbuatan. Takrumuna maknanya awak laki-laki ramai yang mulia. Kalau ini pula takrumna awak perempuan ramai mulia.
Kalau ini pula nakrumu maknanya kami. Kami ramai, lebih daripada dua. Dua dan ke atas. Maknanya yang mulia. Jadi makna dia tu kita kena dapat. Kita kena hafal, kita kena faham apa maksud minun, wanun dan sebagainya. Dan itu adalah kita kena familiar supaya kita dapat makna dia apabila kita baca Quran. Ataupun kita baca bahasa Arab. Sekarang ni katalah sebagai contoh, kita nak buat satu ayat. Ramai perempuan yang mulia pergi ke masjid. Macam mana kita nak buat? Ramai perempuan yang mulia pergi ke masjid. Apa kata kita nak buat? Apa kita nak pilih dulu? Ramai perempuan. Kita nak guna kataan apa? Takrumna. Ya. Takruna. Ramai perempuan yang mulia. Maknanya ramai perempuan yang mulia tak awak ke dia ke saya? Tak. Ramai perempuan. Takrumna lah. Ramai perempuan. Dia ke? Dia ke? Saya ke? Kalau ayat Anta. Antum. ha? Ramai perempuan. Sama dia perempuan lah. Dia lah. Dia lah perempuan. Mana perkataan kita nak pakai? Dia perempuan. Dia perempuan ramai. Mana pakai? Yang mana nak pakai? Ya kerumna is apa ni? Hiya. Sebut lagi sekali. Ya kerumna. Yakrumna. Yakrumna maknanya dia perempuan. ramai perempuan. Yes. Dan pergi masjid. Yakrumna ilal masjid. Ramai perempuan telah pergi masjid. Pergi sebut perkataan pergi. Zahabtu. Zahaba. Zahab apa? Yakrumna zahaba yakrumna ilal masjid. Jadi maknanya kalau sekiranya yang ini digunakan yakrumna, maka kalau kita buat ayat tu ayat dengan ayat yakrumna maknanya ayat faedah. Naam. Jadi apabila yakrumna, jadi kita kena beritahu dia punya fa'il dia. Kalau tak ada fa'il dia kita sebut, maknanya ramai perempuan. Kalau kita sebut zahabna, itu maknanya dua kali kita sebut. Tak zahaba. That means dia Kalau zahabah dia laki-laki. Zahab. Jadi zahab. Tak boleh kata zahab. Zahabti. Kalau kita kata zahabti seorang perempuan. Itulah. Jadi macam mana nak sebut? Jadi zahabat. Kalau zahabat seorang perempuan. Seorang perempuan. Zahabna kami. Kami. Jadi apa kata nak pakai? Dia zahab. Ramai perempuan pergi ke masjid. Ramai perempuan mulia pergi ke masjid. Kita nak kata macam mana? Ramai perempuan dia. That means is here. Here that means zahabna apa tadi kita kata zahabna perempuan-perempuan ni? Yakrumna. Ramai perempuan mulia. Betul. Zahabna yakrumna. Ila masjid. Zahabna telah pergi. Zahabna yakrumna ila al-masjid. Okey. Saya bagi dia punya key dia. Kita tak boleh letak perkataan fa'il sebelah-sebelah. Melainkan depannya ada an. Lain depan. Macam mana? Ada an. Alif nun. An. Jadi ini yakrumna itu satu kataan fa'il menunjukkan bahawa ramai perempuan mulia. Iaitu anta. Dia ramai dia perempuan yang mulia. Lepas itu an adalah tak ada makna apa-apa. Tetapi nak mengasingkan antara fa'il yang pertama dengan fa'il yang kedua. Jadi dan zahaba kalau perempuan jadi apa? Yazhabna. Okey? Yazhabna.
Nah, Ilal masjid. Ulang balik Ustaz, maratan ukhra. Okey. Yakrumna itu ramai perempuan mulia. Yes. Kemudian pergi masjid, kita kena tambah an. okey. An yazhabna. Yazhabna sedang pergi ke masjid. Ramai perempuan sedang pergi masjid. Ila masjid. Itu satu bentuk. Bentuk yang kedua, yang komannya adalah digunakan masdar. Zahaba tu digunakan masdar. Jadi zahaba yazhabu masdar dia apa? Itu kita kena tahu. Gunakan masdar, kemudian ila masjid. Zahaban. Jadi yang bermaksud ramai perempuan mulia pemergian ke masjid. Kepemergian. Ke pemergian ataupun dia punya mazhab daripada zahaba. Jadi kalau zahaba pergi, kalau dia punya mazhab dia Zahaban. zahaban, mana dia? Kepergian. Pemergian lah. Jadi ramai perempuan mulia pemergian ke masjid. Jadi itu dia punya kaedah dia. Kita tak boleh letak dia punya fa'il dekat-dekat lah. Kena ada diasingkan dengan an. Ataupun kita gunakan masdar. Itulah peranan mazhab. Jadi ada an di situ. Ataupun gunakan masdar dia. Masdar kepada zahabah. Jadi bila kita buat ayat, kita kena tahulah masdar dia apa. Kalau gunakan masdar Ustaz. Tapi ayat awalan tadi Ustaz kata ramai perempuan pergi ke masjid. That means dia tak ada kata kepergian. Tak ada penggunaan masdar di situ. Tapi tadi Ustaz kata telah pergi ke masjid. Jadi bermakna kita kata what do you call zahabna zahab maknanya mereka dia mereka is zahabtum lah Ustaz. Zahabtum tu kaki. Zahabtunna kan? Zahabtunna perempuan. Zahabtunna ilal masjid. Itulah kena ada an. Supaya asingkan perkataan yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua. Ada an. Tapi kalau payah nak guna an, kita gunakan dia punya masdar. Masdar makna dia pemergian. Tapi maksud dia di situlah. Sama maksud. Satu perempuan mulia pergi ke masjid. Satu lagi perempuan mulia pemergian mereka ke masjid. Sama maknalah. Cuma dia punya penggunaan dia tu, keindahan bahasa tu ada masa digunakan masdar, ada masa digunakan an campur fa'il. An campur fa'il tu dia sudah menjadi kita panggil dia mu'awwal. Masdar mu'awwal. An. Sama ada kita gunakan masdar mu'awwal ataupun kita gunakan masdar tu betul. Jadi dua tu boleh bawa maksud. Okey. Tentang masdar ni Ustaz ya. Ya. Saya masih lagi ragu-ragu. Ya. Sebab awalan saya fahamkan yang masdar tu yang tanwin lah macam awalan tadi kita kata barah bawah depan ataupun what do you call? Baris depan atas atau bawah dengan tanwin. Bila kita kata ada ma'rifah tadi kalau ada alif lam dia tinggal satu je, dia tak ada tanwin dah, dia tinggal satu baris kan. Jadi di situ kita tak dapat nak tangkap adakah itu masdar atau tidak. Saya masih ragu-ragu tentang tu. Pada awalan saya punya kefahaman semua masdar adalah dengan tanwin. Itu kefahaman yang tak tepatlah. Sebab tanwin tu macam mana nak bagi tepat tu? Tanwin bukan disebabkan dia masdar. Tapi tanwin tu disebabkan pangkalnya tak ada alif lam. Itu kena ambil. Apabila tanwin tu maknanya depannya tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, dia tidak tanwin. Tanwin memang bagi dua. Tapi nak mengenal dia sebagai masdar. Nak mengenal sebagai masdar ikut dia punya wazan. Kita dah belajar wazan masdar. Ini karuma
Kalau wazan ada Karuma, ya, karaman. karaman. Ini Jadi wazan dia. ada tanwin sih. Karaman ada tanwin. Jadi dapat kita kenal yang man tu adalah tanwin dia. Jadi Bukan kita kerana tahu tanwin. mazda. Tolong fahamkan. Mazda bukan tanda ni tanwin. Bukan. Aha. Tanwin tu tanda dia tak ada alif lam. Cepat. Okey, kalau kita Jangan ada alif lam jadi lupakan fahaman tu. karamah. Fahaman yang ada tanwin ujung tu tanda mazda, buangkan. Free kan. Karuman tu ada man di ujungnya itu bukan kerana dia mazda tapi kerana tak ada alif lam di depan. Okay. That part I know. That part I understood. Tinggal lagi nak memahami, itulah saya memang kurang faham sangat ni. Untuk memahami yang dia tu mazda. Ya. Dan kalau kita ada apa alif lam dengan tak ada alif lam tu, that understood. Kalau ada alif lam, kita only satu baris saja, tak ada tanwin. That part I understood. Tapi bila and that part kalau dengan satu baris saya tak kenal yang itu adakah mazda atau tidak. Bukan melalui baris tapi melalui wazan. Bukan melalui barisnya tapi melalui wazan. Wazan dia masih ada. Wazan dia. Macam fa'ala, fa'alu, kemudian wazan dia apa? Ini yang kita apa buku ni beritahu ni. Cuba tengok pada muka surat 57 nota yang hijau tu. Jadi dia tulislah hamiqah. Hamiqah dia punya fi'il madhi dia. Kemudian dia bagi dia punya mazda. Mazda dia apa? Hamaqatan. Hamaqatan samalah juga dengan karamatan. Ini mazda. Ini wazan untuk mazda. Untuk pada karuma. Jadi bukan dengan barisnya kita kenal dengan wazan. Itulah macam kibala. Kibala tu fa'il madhi. Kemudian dia punya mazhar dia lah kubulan. Jadi wazan untuk mazda ni bagi huruf 3 huruf ada 26 wazan. Ini salah satu daripadanya. Okey. Karumatun ini adalah wazan untuk mazda. Salah satu daripada 26 wazan. Yang mana wazan tu kita belum sentuh lagi. Yang 26 tu belum sentuh lagi bagi yang baru-baru ni, tapi yang belajar sejak tahun di Ampangan sejak tahun 2015 2016 itu semua dah sentuh dah masalah wazan ni ada 26 semua sekali. Wazan untuk wazan untuk mazda kepada perkataan fa'il 3 huruf. Jadi kita nak kenal dia adalah mazda atau tidak bukan dengan baris tapi dengan wazan. Wazan dia ada 26. 26 tu kita akan sampai satu masa. Tapi sekarang ni kita sedang bincang masalah saraf. Apabila saraf, yang wazan ni adalah dalam bentuk nahu dan saraf. Jadi kita kena ambil saraf ni dulu kerana saraf ni lah yang benar-benar memberikan kita makna yang tepat. Bukan nahu. Nahu tu baris hujung je. Yang ini saraf. Macam kita nak tukar perkataan ini kepada perkataan ini. Wazan dia macam ini. Di karuma kita nak tukar kepada fa'il mudhari' dia macam ini. Fa'il amar dia macam ini. Itu yang kita panggil nahu. Dia kira bagi hujung je. Bagi hujung, bagi atas ke, bagi bawah ke, bagi tengah. Itu adalah kerja nahu. Jadi bukannya bergantung pada baris nak menentukan wazan menentukan mazda. Tapi mazda ditentukan oleh dia punya wazan. Padamkan tanda dia sebagai bagi atas, bagi dua itu sebagai mazda. Bukan. Tak boleh. Bukan bagi dua itu yang menentukan dia sebagai wazan, sebagai mazda. Tetapi bagi dua itu sebagai ada alif lam, tak ada alif lam dipangkan. Itu saja. Jadi jangan salah tafsir lah. Salah guna. Pakai. Okey. Okey. Wazan dulu. Jadi mazda dikenali dengan wazan. Jadi mazda untuk yang 3 huruf ni wazan dia adalah mengikut pendengaran penggunaan orang Arab.
dikata sebagai sama'i. Sama'i itu maknanya mengikut pendengaran. Pendengaran. Jadi kadang-kadang ada yanun, kadang-kadang ada tambah alif, kadang-kadang ada tambah ruta, kadang-kadang macam-macam. Ada kona. Jadi dia bukan gantung pada baris. Baris tu adalah gantung pada nahu. Kedudukan ayat. Okay. Mana Ustaz? Mana Ustaz? Bukan zakat mazda je kan? Isim fa'il dengan isim maf'ul pun begitu juga kan? Sama juga. Isim. Wazan yang main peranan. Ya, betul. Wazan. Okey, terima kasih Ustaz. Ataupun tasrif. Tasrif. Sekarang ni kita dalam tasrif. Jadi kita kena syam tasrif dia. Bukan baris dia. Baris dia tu itu nahunya kerja. Okey. Okey. Jadi karumah ni kena tengoklah dia punya macam mana bentuk jamak dia, macam masuk mufrad dia. Karumah Dan sebagainya itu kena tengoklah. Karumah. Kalau tuan-tuan buat 2-3 kataan kat dalam buku surat ni, buatkan seperti ini, istilah ini dengan tasrif lughawi, tuan akan jumpa benda-benda baru di dalam masa menulis tu. Jadi kalau tulis, kita punya tulisan akan bertambah cantik. Tambah elok lah tulisan kita. Kalau sekiranya kita baca itu saja tak tulis, barangkali lambat sikit nak dapat. Tapi kalau kita tulis, tulis ikut aturan dia lah. Macam ini karuma, tulis ikut dia punya. InsyaAllah tuan-tuan akan tulisan pun akan jadi cantik. Dan dia punya itu akan lekatlah pada ingatan kita. Tapi kalau tak buat kerana tak cukup masa, itu ilmu itu tidak datang bergolek. Ilmu kena dicari. Ilmu kena tidak ada ilmu belajar yang boleh dapat dengan mudah. Jadi kalau kita malaslah buat yang baik. Memang ilmu tu payah nak datang. Jadi kalau kita rasa minat, kita rasa seronok nak buat, dapat je perkataan kita buat, InsyaAllah dia akan dapat di sini. Itu cara mengingatlah. Kalau nak ingat begitu je payah. Tapi kalau kita tulis, kita buat, InsyaAllah. Jadi sini dia bagi cukup peluang untuk kita membuat dia punya latihan-latihan. Pada muka surat 355 tu ada berapa perkataan? 55. Yang ni bab 5 ni muka surat 57. Ada berapa perkataan tu? Lebih daripada 20. Jadi kalau kita buat, kalau tak sampai 20, buat separuh pun kita dah rasa dah familiarity tu. Apabila kita tulis, kita buat dan sebagainya. InsyaAllah. Kemudian perkataan berikutnya adalah hasuna. Hasuna. Hasuna itu maknanya baik, hasan. Jadi hasuna tu dia punya tasrif istilahi dia adalah hasuna, sin dia bagi dhammah, dan iyah sunu. Hasuna maknanya dia telah buat baik, iyah sanu dia sedang buat baik. Maka husnan. Husnan ini adalah mazda kepada hasuna, iaitu sinnya mati. Sin dia, ain dia bagi dhammah, yang ini bagi dhammah, tapi dia punya sin pada mazda bagi mati. Dan bagi daripada hatta dia kha bagi atas, ini jadi hu. Husna. Husna adalah wazan kepada hasuna. Salah satu dia wazan yang 26 tadi. Husna. Husna itu apa dia? Maknanya kebaikan. Kebaikan. Jadi bukan dengan bagi atas. Yang ini bagi atas. Dia berapa ain dia bagi dhammah, ini bagi atas balik. Ini kerana dia fa'il madi. Fa'il madi bagi atas lah. Yang ini fa'il mudhari bagi dhammah lah. Ini adalah husna. Ini wazan kepada hasuna. Iaitu membawa maksud kebaikan. Ini dia bagi dua ni, nan ni, bukan kerana dia mazda, tapi kerana dia tak ada alif lam di depannya.
maka dia berbaris dua. Tidak mesti dua atas, tapi biasanya awal asal-asalnya dia baris atas. Tapi kalau depannya ada alif lam, maka dia boleh jadi husna ataupun husnu ataupun husni. Boleh berlaku. Bergantung pada wazan, bergantung kepada dia punya ayat dia. Jadi nak kena mahzam macam mana? Nak kena mahzam melalui wazan. Kita kena belajar wazan. Daripada wazan lah kita kena di mazhab. Walaupun baris atas, walaupun baris bawah, walaupun baris bawah. Jadi kalau hasanu, wazannya husna. Tak ada pilihan. Sebab orang Arab cakap macam tu. Kita ikut. Kita kena ikut. Bukan kita yang ikut. Quran pun ikut macam tu. Kalau Quran pun digunakan husna. Tapi ada masa husnu, ada masa husni. Tengok dalam ayat macam mana. Jadi maknanya sebutan ini adalah sebutan sama'i. Maknanya dengar orang Arab cakap. Orang Arab cakap macam tu, kita terima je. Dan kita ikut dia macam mana yang Arab sebut. Jadi fahuwa ni maknanya adalah isim maf'ul. Isim fa'il, isim fa'il. Jadi fahuwa dia isim fa'il apa? Hasanun. Bukan hasinun, bukan. Bukan hasinon, bukan. Ada tambah alif tengah. Biasanya kalau fa'il, kita je fa'il, fa'alin ain lam. Fa bagi atas, ain bagi bawah, lam bagi dhamma. Tetapi ini bukan itu dia punya wazan kepada isim fa'il. Sebab dia ni termasuk bab yang kelima. Bab yang kelima bukan hasinon dia punya isim fa'il dia. Salah. Kalau kita tulis hasinon, salah. Ataupun dia sudah menjadi makna lain. Tapi dia punya isim fa'il ni wazan dia adalah hasanun. Hasanun. Boleh jadi hasanun, boleh jadi hasanin, boleh jadi hasinan, boleh jadi hasanu, boleh jadi hasini, boleh jadi hasanah. Jadi boleh bagi atas, boleh bagi bawah, depan pada depan dia ni ada alif lam ke tak ada? Kalau ada alif lam, husana, hasana. Kalau bagi bawah, husani. Al-Husani. Kalau bagi atas, Al-Husana. Jadi, nanuni ni boleh berubah. Sebab dia isim. Isim, dia boleh berubah mengikut dia punya ayat. Itu ilmu nahu. Walaupun kita belajar ilmu ni, ilmu saraf, tapi nahu dan saraf tak boleh dipisahkan. Ibarat tak boleh dipisahkan lagu dan irama. Irama dan lagu tak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, masalah dia. Begitu kat sini. Kalau kita tak ambil kisah bahasa nahwu, masalah lah juga. Jadi kita tak dapatlah yang sebenarnya. Jadi dia punya wazan untuk fa'il kepada hasunah untuk bab 5 ni adalah hasanun atau hasanin atau hasanan. Boleh berlaku. Kalau ada alif lah, tinggalkan satu di buat habari dia. Sama juga. Okey. Itu kalau sekiranya isim maf'ul. Kemudian wahia hasanau. Wahia hasanahu. Kalau sini fahuwa maknanya laki-laki. Wahia maknanya Perempuan. Jadi kalau wanita yang baik kita panggil dia hasanau. Hasanau itu adalah ini kalau hasanun ni maknanya yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki. Kalau hasanau untuk perempuan, wanita yang baik. Ya, ini laki-laki yang baik. Jamak kepada hasanun dan hasanau adalah hisanun. Hisanun. Hisanun tu jamak taksir kepada dua-dua ni. Hasanun jamak dia apa? Jamaknya hisanun. Habis itu hasanaun hisanun juga. Jadi hisanun ini jamak taksir kepada hasanun dan juga kepada hasanau. Laki-laki, perempuan sama. Hisanun. Okey. Yang hasanah tu macam mana, Ustaz? Hasanah. Hasanah tu Dia macam marbutah kan? Marbutah. Hasanah tu adalah satu kebaikan. Satu kebaikan. Macam bakarah. Bakarah itu lembu. Tapi kalau bakaratun, satu lembu.
Bukan jamak, satu lembu. Satu lembu. Ta marbutah tu menunjukkan satu. Bukan menunjukkan muannas. Oh, Pada kalau kataan tu. Baqarah Baqarah tu umum perempuan. Pada kataan tu. Kalau Baqarah tu umumlah, lembu. Lembu. Maknanya bukan kuda. Bukan gajah, bukan ular. Itu maknanya apa namanya? Baqarah. Baqaratun. Kalau Baqaratun maknanya lembu perempuan. Betina. Lembu perempuan. Baqarah mesti lembu betina. Okay. Jadi sini hasanon adalah yang baik itu perempuan laki-laki. Kalau yang perempuannya hasanatu. Hasanatun. Yang baik. Hasana'u. Hasanatun satu kebaikan. Satu Okey. kebaikan. Macam satu lembu tadi lah. Satu kebaikan. Okey. Jamak dia apa? Jamak dia hisanon. Insanun. Hisanon digunakan untuk muzakkar dan juga Muzakkar wa al-mu'annas. yang baik sama ada laki-laki atau perempuan. Jamak. Okey. Itu sebabnya yang 5 ni dia lain sikit. Bab 5 tu dia ada tak sama dengan wazan-wazan yang lain. Ustaz, boleh tak Ustaz maratan ukhra tentang Baqaratun tadi? Baqaratun, Ustaz kata Baqaratun itu lembu. Kalau satu, okey, lembu betina lah. Okey, kalau kita kata satu lembu Baqaratun, is it? Ada alif tak, is it? Baqaratun. Nak sebutkan dia punya satu lembu. Ustaz kata tadi macam mana saya tak faham. Kalau satu lembu, kita sebut Baqaratun. Maknanya dia satu lembu. Baqaratun. Yalah baqaf ra marbuta. Marbutah. Okey. Ekor lembu. Okay. Satu ekor lembu. Satu Sama ekor. juga dengan itu lembu kan? Lembu juga. Kalau kita kata Baqarah saja tak ada tun, itu menunjukkan lembu jenis binatang. Baqarah. Jadi jenis binatang. dengan Binatang tu menyebut apa? Lembu. dengan Makna menyebut baris maknanya lah. dia bukan kuda, dia bukan gajah, dia bukan lembu, dia bukan apa namanya unta dan sebagainya. Itu maksud Baqarah. Bukankah maksud Baqarah dengan Baqaratun tu sama Ustaz? Because Tidak. sebab kalau kita simak ada kita wasal, kalau kita wasal kita kata Baqarah, kalau kita waqaf kita kata Baqarah, kalau kita wasal bagi kita kata Baqaratun. Okey, jadi Bendanya sama juga, satu-satu juga okey, Ustaz. saya ambil satu contoh lagi satu, macam sajarah. Okey. Sajarah maknanya pokok. Yes. Maknanya pokok ni maknanya benda tu adalah sejenis pokok. Ya. Dia bukan batu, dia bukan air, dia bukan tanah, dia bukan angin. Dia Okey. pokok. Tapi kalau sajaratun maknanya sebatang pokok. Oh, I see. Oh, dan kita waqaf bunyi dia makna dia lain. Wasal makna dia lain ya. Bukan wasal, ada tamarbuta. Ya, syajaratun syajaratun tu. Baqarah. memang Baqarah maknanya lembu. Maknanya perkataan Baqarah itu menunjukkan itu adalah sejenis binatang yang dipanggil lembu. Dia bukan kuda, bukan unta, bukan ular dan sebagainya. Tapi apabila Baqaratun maknanya seekor lembu. Baqaratun. Dan umat Nabi Musa itu Tuhan suruh sembelih Baqaratun. lembu Tuhan satu suruh ekor sembelih lembu. seekor lembu. Bukan lembu perempuan, bukan lembu lelaki. Lembu. Terpulang pada kamu. Mana-mana lembu lah nak sembelih. Baqaratun. Okey. Ekor lembu. Bukan dua. Itu menunjukkan bilangan. Tun tu menunjukkan bilangan. Oh. Tun tu berbagi dua kan. Baqaratun ataupun Al-Baqaratu. Jadi bagi dhamma tu menunjukkan dua. Dia menunjukkan satu. Kalau dua lembu, Baqaratan Ni tu Baqaratan ni. kan. Kalau Ya, ya. jamak, tengoklah dia jamak taksir ke jamak muannas salim. Sudah tentu dia tidak menjamak muannas salim sebab dia benda yang tak berakal. Jadi tuan-tuan kena tahu apa dia jamak taksir kepada Baqarah. Tengoklah dalam Tapi kalau dalam kamus. kalau ghaira Ustaz, kalau ghaira aqil semuanya muannas kan? Tidak semua juga. Benda No. tak main pukul rata semua dah. Tak boleh. Macam Allah. Alamina. Alamina tu apa dia? Jamak kan?
Ya. Jamak apa? Jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Alam tu laki-laki ke? Alam kalau ya, baiklah dia tak ada ta marbutah. Yelah, tapi adakah alam tu laki-laki? La, itu kalau tidak, dia ghaira aqal. Ghaira akal, tapi kenapa jamak muzakkar salim? Dia tidak menandakan tanda-tanda muannas. Yelah, tapi dia menunjukkan tanda muzakkar salim sebab alamina itu jamak muzakkar salim. Kenapa dia tak ada akal tapi dia jamak muzakkar salim? Jadi maknanya bukan semuanya apabila tak ada akal maka dia muannas. Tidak. Contohnya alamin tu tak ada akal, alam tak ada akal. Tapi kenapa dia dijamakkan jamak muzakkar salim? Maknanya tidak semua perkataan asal saja jamak muzakkar salim ataupun tidak sebenarnya apa tak ada akalnya, tak berakalnya, maka jamak taksir tak. Jadi macam mana kita nak tahu? Nak tahunya cara dengar cara orang Arab cakap. Sama. Jadi kalau nak cepat pandai, pergi ke Arab. Duduk. Belajar kat sana. Ataupun cari pasangan daripada orang Arab. Kita boleh cakap Arab. Tak InsyaAllah. ada vaccination, tak boleh pergi Arab. Itu salah satu cara lah. Jadi Okey. Dapat? Okey. Jadi hasanu yahsunu husnan. Husnan Hasanun. anat Hasanun ni adalah isim fa'il. Yes. Dan juga hasanau. Ini isim fa'il perempuan. Jamak kedua-duanya adalah hisanun. Muannas wa muzakkar. Mana isim maf'ulnya? Isim maf'ulnya tak ada. Perkataan husana tak ada isim maf'ul. Kalau Ustaz, kalau ahsanti, adakah itu masdar? Ahsanti. Adakah itu masdar? Macam ni hasanti. Ahsanti. Ahsanti Good. itu fa'il amal. Cantik. Ha? Tak, kadang-kadang apa kita jawab kan, jawapan-jawapan orang kata oh bagus, good. Ahsanti, cantik. Ahsan tu sudah jadi isim tadlil. Taklim. Tadlil tu maknanya isim yang maknanya cantik sangatlah awak ni. Hasanti. Awak ni orang yang perempuan yang sangat cantik. Ahsanti. Ahsanti. Maknanya macam kita sebut akbaru. Terlalu cantik, terlalu bagus. Akbar, paling besar. Kalau cantik, ahsan. Ahsanti. Ti itu kan awak. Perempuan. Jadi awak ni terlalu cantik lah. Tapi itu bukan masdar lah kan? Bukan. Itu adalah isim tafdil. Taqdim. Tafadhat lam. Tafdil. Lam. Taflil. Tafdil. Tafadhat lam. Tafdil. Jadi macam buat lam. Tafdil. Bermakna macam fadal kurniaan tu. Macam itulah. Fadal. Macam itulah. Kurniaan. Macam kita sebut Allahu Akbar. Akbaru. Ini ahsanu ataupun ahsanti. Maknanya awak adalah orang yang perempuan yang sangat cantik lah. Tak ada dah atas begitu. Tak ada cantik begitu lagi lah. Awak lah orangnya. Itulah maksudnya. Okay. Isim ya. Isim tadil. Isim tadil. Okey. Tadil nama. Isim yang maksimum lah. Macam kita kata Allahu Akbar. Allah kita beri makna maha. Paling besar. Akbar tu maksudnya besar kan. Tapi oleh kerana dia pakai wazan akbar, maka dia maha besar. Jadi kalau kita pakai wazan yang sama kepada hasanah, maknanya awak orang yang maha cantik. Tapi tak boleh pakai pada manusia lah. Maksud maha tu hanya kepada Allah. Okey, ada soalan lagi?
Okey. Jadi dalam bab 5 yang ini dia tak ada isim maf'ul. Walaupun kita boleh reka lah isim maf'ul dia, kita tambah min, kemudian tambah wa, dia jadi isim maf'ul, tapi tak ada perkataan tu. Tak ada perkataan tu. Marah, Tak ada. marah. Apa dalam Quran pun tak pakai. Jadi berikutnya adalah contoh-contoh daripada Al-Quran yang menggunakan perkataan hasuna. Contohnya macam pada surah 4 ayat 69. Surah 4 mana surah An-Nisa ayat ke-69. Apa dia? Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Yang bermaksudnya mereka itu sebaik-baik teman. Rafiqa ni adalah rafiq. Rafiq ni adalah teman. Teman setia. Wa hasuna ulaika dan sebaik-baik kemudian rafiqa teman ulaika mereka itu, ataupun kita beri makna mereka itu sebaik-baik teman. Jadi hasuna itu adalah sebaik-baik. Tapi bukan maksimum, cuma sebaik-baik. Kalau maksimum dipanggil gunakan wazan akbaru. Akbaru. Ataupun af'alu. Af'alu tu adalah wazan untuk maksimum lah. Kalau baik, maksimum baik. Kalau cantik, maksimum cantik. Kalau berkuasa, maksimum kuasa dan sebagainya. Yang itu kita pakai pada Allah. Kita panggil Hamzah Wasl. Okey. Jadi wahasuna ulaika rafiqa. Wahasuna tu apa dia di dalam ini? Di dalam ayat ni. Wahasuna itu adalah fa'il Madhi mabni ala fathah. Jadi kita tahulah bahawa hasuna ini adalah fa'il madhi. Fa'il madhi. Tetapi pada ayat yang kedua, surah An-Nisa ayat yang ke-37, hasinun juga. Tapi bagi dia hasanin. Yang kita bincang tadi, hasanin. Hasanin apa dia? Hasanin ini adalah isim mazdar. Isim mazdar. Pasal apa nin bagi bawah? Dua. Kerana depannya tak ada alif lam. Sebab tu dia bagi dua. Lagi satu dia duduk sebagai Haraf jar sebelum tu. Isim masdar na'at. Na'at kepada Masrul. biqabulin. Jadi ini biqabulin ni, lam ni bagi dua, hasanin pun bagi dua. Okey. Jadi ini untuk laki-laki, yang ini pun laki-laki. Ini bilangan satu, ini pun bilangan satu. Jadi ada 4 persamaan di dalam dua perkataan ini menunjukkan bahawa ini adalah na'at. Na'at itu sifat. Sifat kepada biqabulin. Jadi fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Dua di perkataan tu, sini hasanin, sini hasanan. Dua-dua ni adalah isim mazdar. Tapi yang ini hasanan bagi atas, apabila bagi atas ada alif. Yang sini bagi bawah tak perlu ubah alif. Tak ada alif. Kita baca hasanin. Dia adalah mazdar. Manakala sini pula ambataha nabatan hasanan. Kenapa hasanan? Sebab dia bagi dua atas. Kenapa dia bagi atas? Kenapa dia bagi dua? Kerana tak ada alif lam. Okey. Ada alif lam, hasanah. Tak ada alif. Al-Hasan. Oleh kerana dia bagi dua di ujung dan dia bukan huruf hamzah ataupun huruf marbutah, maka kita kena letak alif. Jadi hasanan. Dua-dua adalah isim mazdar. Dan yang ini na'at, tapi na'at dalam keadaan majrur dengan kasrah. Manakala yang ujung ni pula juga isim mazdar tetapi na'at mansub, iaitu fathah. Kenapa ini mansub? Sebab yang disamakan tu, yang
yang diikut itu yang naat tu sifat dia nabatan. Nabatan. Jadi nabatan oleh kerana disifat ini boleh bagi atas juga. Ini bagi dua, ini bagi dua. Jadi nabatan bagi dua, hasanan bagi dua. Barulah dia jadi sifat. Jadi yang ini pun sifat, tapi ini sifat dalam keadaan majrur, manakala hasanan juga sifat, tapi sifat dalam keadaan mansub. Oh. Itulah penggunaan Al-Quran. Maknanya satu kataan tu dia boleh pecah. Barangkali ada waktu masa dia ikut apa namanya istilahi, ada masa dia ikut lughawi. Jadi lahan ini dia ikut lughawi ini sebagai mazdar. Ini pun mazdar. Oleh kerana mazdar dia kena ikut kataan sebelumnya. Jadi kalau ini bagi bawah, ini pun ini bagi atas, maka dia ikut bagi atas. Ini bagi bawah, ikut bagi atas. Itulah penggunaan apa namanya perkataan yang duduk di dalam bab yang kelima. Untuk ini saya nak sudahkan muka surat ini, iaitu ayat berikutnya adalah ayat dalam surah Ali Imran ayat 95. Ayat 95 itu berbunyi wallahu indahu husnul sawab. Husnul sawab. Jadi pada Allah di sisinya Allah, makna pada Allah indahu di sisinya husnu sebaik-baik, sawabun adalah pahala. Jadi maknanya Allah lah yang boleh memberi pahala. Orang lain tak boleh beri pahala. Malaikat pun bukan kerja dia beri pahala. Malaikat beri tuliskan pahala pada suatu kita atas arahan Allah. Orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Kalau semayang jemaah dekat masjid, dia bagi, orang ni bagi 27. Orang ni bagi 20 saja sebab dia lewatlah, dia macam-macam lah, ada silap bagi. Orang ni tak. Tapi kalau orang puasa, yang puasa tu malaikat tak payah bagi, aku bagi. Puasa ni hantar aku. Aku yang bagi berapa aku nak tu. Ikut aku nak lah berapa banyak aku nak bagi. Sebab Allah bagi mengikut nawai tu kita. Niat kita. Sebab puasa ni benda yang sulit. Benda yang orang tak tahu. Kalau pergi masjid orang tahu. Tapi kalau puasa ni orang tak tahu. Kalau kita tak minum, tak makan, boleh jadi dia tak puasa. Dia cuma tak minum, tak makan je. Jadi Tuhan tahu kita ni puasa bagaimana. Istibadah. Dan mana kita berada puasa dalam keadaan menjaga betul puasa. Sama ada dari segi makanannya, dah tentulah. Dari segi kita punya percakapan, penglihatan, jualan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, dan seumpamanya. Kalau semuanya bagus mereka, Tuhan akan beri mengikut dia apa dia nak. Jadi wallahu indahu husnus sawab. Jadi pahala itu Allah. Jadi tak orang lain tak boleh bagi. Kita jangan minta pahala dengan orang lain, hanya Allah yang bagi pahala. Jadi nakkan pahala, kena buat amalan dengan ikhlas. Buat walaupun banyak amalan, tapi tak ikhlas, zero pahala. Sebab pahala mengikut keikhlasan. Bukan mengikut banyak perbuatan. Bukan. Mengikut keikhlasan. Kalau ikhlas pada Allah, insya-Allah boleh pahala. Insya-Allah. Itu juga kita belajar ilmu ni, kita ikhlas betul-betul pada Allah. Kerana kita nak faham apa yang Tuhan nak beritahu kita, insya-Allah kita boleh dapat berkah penuh insya-Allah. Berapa Tuhan nak beri? Pulang pada Tuhan. Saya tanya, insya-Allah kita hanya tahu bila kita dah terima surat di sebelah tangan kanan. Surat apa? Suratan takdir daripada tangan kanan, sebelah kanan. Kalau terima dari belakang, terima dari kiri, itu alamatnya ini. Itu alamat malam. Jadi berusahalah supaya kita dapat terima amalan suratan kita di akhirat nanti dari belah kanan ataupun belah depan. InsyaAllah kalau kita terima dari kanan dan depan, kita semua akan berjumpa balik dalam syurga insyaAllah. InsyaAllah. Jadi hasunu ini adalah isim mazdar. Husnu. Ada masa husni, ada masa husnu. Jadi dia adalah mubtada. Mubtada. Mubtada mu'ahad. Mubtada mu'ahad marfu'. Marfu' dengan dhammah. Apa dia mubtada?
Kalau mubtada mesti ada khabar. Okey. Satu benda tu ada mubtada, mesti ada khabar. Kita kena cari di mana khabar. Jadi khabar dia hukum dia mesti juga marfu'. Jadi di sini khabar dia adalah indahu. Indahu. Hu tu nya. Indahnya maknanya di sisi. Di sisinya di sisi Allah. Jadi indahu tu adalah darab. Ya. Darab makan. Makan. Hukumnya apa? Masuk. Mana Masuk. masuknya? Di atas dal. Okey. Indah. Fathah. Kemudian ha dhamma mabni ala dhamma fi muhalli mudhaf ilaihi. Maknanya indahu itu adalah Mudah. dimulakan dengan huruf jar. Indah itu adalah huruf jar. Huruf jar dan kita panggil dia adalah huruf zarah. Bila lepas huruf zarah, mestilah perkataan selepasnya berbagi bawah. Mana perkataan bawahnya? Hu. Jadi, zaraf, lepas je zarah, hu. Tapi oleh kerana hu ini adalah mabni, tak boleh berubah, walaupun dia duduk tempat mana. Jadi, dia tetap juga indahu. Tak boleh indahi. Tak boleh. Dia tetap indahu. Jadi, dhamir mabni ala dhamma fi muhalijah. Sebenarnya, hu tu patut bagi bawah. Sebab dia duduk tempat jar. Tempat jar tu tempat apa? Tempat mudhafun ilahi. Tapi oleh kerana dia mabni, maka tetap dengan baris hu. Jadi, indahu. Jadi, subi jumlah. Mana subi jumlah? Subi jumlah tu terdiri pada indahu husnu. Itu subi jumlah. Jadi, subi jumlah tu fi muhalli rafa'in. Subhi jumlah ni, indahu husnu ni, dua-dua perkataan ni adalah subhi jumlah. Duduknya di tempat khabar. Fi mahli Mubtada dia adalah husnu. Manakala dia punya jumlah kepada subhi jumlah adalah khabar muqaddam. Khabar muqaddam maknanya khabar yang diawalkan. Manakala husnu adalah mubtada. Tapi mubtada diletak kemudian. Sepatutnya mubtada duduk depan. Kalau mubtada duduk depan, kita kena baca wallahu husnul indahu sawa. Jadi Tuhan letakkan di depan. Pasal apa? Tuhan nak sebutkan, nak highlightkan bukan kebaikan dia, tapi dia nak highlightkan di sisinya. Makna pahala tu didulukan di sisinya, bukan baiknya. Tuhan bukan nak dulukan pahala tu di sisi baiknya, tapi didulukan dia indahu. Indahu tu maknanya di sisinya. Di sisinya itu lebih dahulu daripada kebaikan. Maknanya di sisi Tuhan tu lebih utama daripada kebaikan. Daripada pahala. Daripada pahala. Jadi pahala di sisinya itu indahu dulu tu adalah dipanggil taukid di dalam ilmu balaghah. Sebab itu dia dulukan. Sebab setelah mengikut ayatnya, wallahu husnu indahu sawa. Maknanya Allah baik di sisinya pahala. Tapi didulukan indahu kerana Allah nak kata bahawa pahala itu hanya dari dia. Hanya darinya. Hanya dari Allah. Allah sahaja yang boleh beri pahala dan Allah tahu saja berapa banyak pahala dia bagi kepada kita. Sebab dia saja yang tahu keikhlasan kita dalam buat ibadat. Nak beri pahala kena bergantung pada keikhlasan. Yang tahu keikhlasan kita ni hanya Allah. Orang lain tak boleh tahu. Orang lain tak boleh kata awak tu tak ikhlas lah. Tak ada. Dia mana tahu hati kita. Yang tahu hati kita ni hanya Allah. Sebab itu Allah, hanya Allah yang boleh beri pahala. Banyak mana bilangan dia, saiz dia, berat dia dan sebagainya, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang boleh menilai. Oleh kerana itu, kalau kita nakkan yang baik, yang banyak, yang berat, pahala yang berat dan sebagainya, maka ikhlaslah setiap perbuatan. Apabila kita ikhlas setiap perbuatan, walaupun dia bukan kerja agama, bukan amalan sujud dan baca Quran saja, apa saja yang kita buat ikhlas pada Allah, insya-Allah boleh pahala. Maknanya kita mengikhratkan dunia, bukannya menduniakan akhirat. Kalau seseorang itu mengikhratkan dunia,
dia akan jadi takut mati. Tapi kalau kita mengeratkan dunia, kita akan tak takut mati. Sebab apa? Kita dah prepare kita punya rumah kita, tempat kita di akhirat. Dan kalau orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia, dia prepare dunia dia sedangkan dia memusnahkan akhirat. Sebab tu dia takut. Takut nak pergi. Tapi kalau sekiranya dia dah prepare di akhirat, dunia ni ikut sempat apa yang boleh apa yang dia dapat. Sebab itu dia rasa cepat-cepat nak pergi. Sebab dia dah nampak dah, dia dah steady, dah siap dah rumah dia. Rumah dia, kebun dia, whatever dekat sana semua nikmat-nikmat berlaku. Kat sini semua payah-payah berlaku. Dia dah ready nak mati. Sebab itu dia sanggup berjihad. Sebab itu dia sanggup perang sabil, perang jihad dan sebagainya. Sebab itu dia tak sayang harta dia untuk sedekah. Sebab sedekah tu maknanya dia pushkan dia punya harta tu ke akhirat. Ataupun dia beri kat orang, dia minta orang tu bawa harta tu ke akhirat. Nanti ke akhirat dia ambil balik. Dapat ke dia. Jadi kalau lagi banyak dia sedekah, lagi banyaklah dia push harta dia ke akhirat. Jadi oleh kerana itu, kalau kita nak banyak harta di akhirat, banyaklah bersedekah di atas dunia ni. Sebab atas dunia ni kita akan tinggal. Yang kita nak ambil di akhirat. Cakap senanglah, tapi nak buat bukan mudah. Jadi saya rasa setakat ni dululah. Kita dah 20 kan? Okey. 20, jadi kita... Tapi kalau ada soalan, bolehlah tanya lagi. Bolehlah bincang lagi. Ustaz, saya tak ada nak tanya soalan. Saya nak Ya. tanya yang Ustaz ajar buat kejap nanti. Ini daripada yang Al-Ma'ani tu ya? Apa dia? Yang Ustaz mengajar ni tadi. Aha. Yang Ustaz ambil daripada Al-Ma'ani ke ataupun mana? Because dalam buku kalau page 57, 58 tak ada benda Allah ni. Bukan apa namanya, dalam buku ni dia kata untuk pemula. Untuk pemula. beginner. Ya. Jadi saya tahu pelajar-pelajar kita ni bukan semua beginner. Semuanya yang dah melalui lah. Okey, so jadi yang Ustaz bagi ni, yang Ustaz ambil daripada mana ni Ustaz? Ini ambil daripada Telegram. buku lain lah. Buku lain lah, okey. Kitab apanya yang diberi nama apa namanya, Sarah Ilmu Sarah. Sorry, tapi bukan daripada kitab yang pemula lah Bukan pemula lah. Okey. Kalau saya ambil pemula, barangkali dia tak menerangkan dengan secukupnya apa yang tuan-tuan perlu tahu. Okey. Macam ini, dia bagi perkataan ini satu Mazda, satu lagi Mazda dengan fa'il madhi. Apa yang tuan-tuan dapat dari sini? Kalau kita buatkan dia punya istilahi dia, kemudian luawi dia, kemudian contoh dalam Quran dia, apa yang barangkali tuan-tuan tak dapat lebih maklumat. Tapi apabila kita letakkan luawi dia, istilahi dia, kita ambil contoh-contoh dalam Quran, jadi kita lebih faham perkataan tu. InsyaAllah ingatnya lama. Kita baca Quran, tengok ini perkataan dah kita lalui. Jadi apa dia punya maksud dia, dan apa keadaan dia, dan apa dia punya peranan dia perkataan tu. Yang ini tak ada PDF Ustaz? Yang mana? Yang Ustaz tunjukkan. Saya dah bagi ni dalam Ustaz dah bagi dah. Telegram. Telegram ada, Telegram. Ada Ada. PDF ya? Telegram. Ada PDF Bukan dalam Telegram. Dalam Telegram, nota. Oh ya ke? Ya. Oh, Oh, anak tak. tak buka lah. Tolong buka. Salah Tolong buka sendiri lah. Telegram. Tolong buka Oh, dalam Telegram. Telegram. Ya, Dah lama ke Ustaz hantar? pagi tadi. Pagi tadi dia hantar. Saya siap je saya hantar. Ya, Oh, pagi tadi lah bukan hantar ni. Siap je saya hantar. Saya buat sampai pagi tadi. Okey. Saya buka. Saya ingatkan saya buka dalam WhatsApp je. Dalam Telegram. WhatsApp Okey. tu, kalau saya masukkan, fail ni besar. Nanti Ya. telefon puan-puan akan penuh dengan nota-nota kita je. Tak Ya, masuk betul. dalam WhatsApp tak ada nak masuk. Okey. Jadi Telegram ni dia tak pakai kita memory, tapi dia pakai dia punya Cloud. dia punya sendiri punya lah. Jadi Ya. tak apalah kita buat lebih itu. Jadi nota-nota ni kita buat dalam Telegram. Okey. Tetapi hubungan ada kelas, tak ada kelas dan sebagainya, itu kita bubuh dalam WhatsApp. WhatsApp Betul. dia kecil. Bergantung pada telefon tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dia punya memori ni kecil,
masuk 2-3 kali dah penuh. Ada gambar 2-3 keping dah mula dah dia kata full. Your memory is full dan sebagainya. Please add. Jadi susahlah gitu, banyaklah pakai duit. Jadi kita kalau boleh tak payah pakai duit dalam hal ini, kita gunakanlah. Jadi kita boleh gunakan Telegram. Telegram tak banyak, tidak menggunakan memory kita, tapi menggunakan dia punya server dia. Jadi kita gunakan apa yang boleh gunalah. Yang halal lah. Sebab dia dah bagi tu, mana halal tu. Kalau kita curi, itu lain. Tapi ini kita pakai ikut apa yang dia bagi. Okey. Ada soalan lain? Okey. Kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. Pada depan berapa hari? Berapa bulan? 25. Lah campur 7. 25. 25. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami minta pertolongan dan minta keampunan-Mu ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan juga daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tiada siapa yang boleh menyesatkan kami. Dan barang siapa disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu. Hamba-hamba-Mu jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang karedai. Justru itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah ke hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati, serta mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Insyaallah jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Minta maaf. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Jumpa lagi.
InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa minggu hadapan insyaAllah. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Oh, Selamat berpuasa. Semua sekali.